Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke siri 6. Ulang kaji kelas akidah bersama saya Ruqayyah Azhari. Tajuk kita hari ini beriman kepada kitab. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, apa yang kita maksudkan dengan kitab dalam kelas ni? Kelas akidah. Bukan kitab yang kita beli kat kedai buku. Itu pun kitab juga kan? Kitab ni asal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud buku. Tapi kitab yang kita maksudkan dalam kelas akidah adalah kitab yang diwajibkan untuk semua umat Islam beriman kepadanya. Apakah maksud kitab itu? Jadi kita akan belajar dalam kelas hari ini. Kitab yang kita maksudkan adalah kitab Allah, yang bermaksud kalam Allah ataupun kata-kata Allah yang diwahyukan ataupun diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diridai Allah. Jadi kat sini kita dapat definisinya, kitab adalah kalam Allah pertama. Diturunkan ataupun diwahyukan kepada para nabi dan rasul, yang kedua. Yang ketiga, mengandungi syariat dan petunjuk atau perintah dan petunjuk untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Okay? Itu 3 poin lah dalam definisi ni. Jadi, dalam Al-Quran kita akan jumpa banyak ayat yang menyebut kitab. Contohnya ahli kitab dan sebagainya. Maksudnya, yang tadi itulah yang kita sebut tadi. Kenapa ataupun dalil apa yang menunjukkan bahawa kita wajib beriman kepada kitab. Kita sebut beriman kepada kitab sebagai rukun iman ketiga. Rukun iman maksudnya wajib dalam Islam. Kalau tak ada satu iman ni, iman kepada kitab, maksudnya tak sempurna lagi iman seorang Islam tu, seorang Muslim tu. Banyak ayat yang menyuruh ataupun memerintahkan kita beriman kepada kitab. Antaranya surah An-Nisa ayat 136. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Di dalam ayat ni, ada 2 jenis kan. Satu, kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad lah. Yang kedua, kitab yang diturunkan sebelumnya. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad. Jadi kita tahu, sebelum Nabi Muhammad, Nabi-Nabi sebelum ni pun ada yang diberikan kitab. Daripada zaman Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad tu, ada Nabi-Nabi yang diberikan kitab. Jadi kita beriman kepada semua kitab-kitab itu. Hukum beriman dengan kitab wajib. Kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah, diturunkan daripada Allah kepada para Nabi dan Rasul. Dan kita meyakini kebenaran isi kandungannya. Itu cara kita beriman. Okey, apa nama kitab yang perlu kita ketahui? Nama kitab-kitab sebelum inilah yang kita tahu sekarang ni ada Al-Quran kan? Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad disebut sebagai Al-Quran. Dan Al-Quran ini dijaga sehingga hari ini. Tapi kitab-kitab yang sebelum ni, apa dia? Yang pertama, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat, kepada Nabi Musa. Kitab Injil, atau Bible kan, diturunkan kepada Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ini kitab-kitab yang namanya disebut dalam Al-Quran. Ada juga kitab-kitab yang tak disebut namanya, tapi kita beriman secara umum. Kita beriman bahawa dia pernah turun, pernah diturunkan, dan kita beriman bahawa dahulu kandungan isinya itu benar. Kalau kitab Taurat, Bible dan sebagainya. Tapi yang ada sekarang, selain daripada Al-Quran, yang masih ada pada hari ini bukan mungkinlah, memang dah ditukar isinya. Sehingga melencong daripada isi yang sebenar. Jadi kita beriman kepada apa? Kita beriman bukan kepada Bible yang ada hari ini. Bukan kepada kitab Taurat yang ada hari ini yang dijual di kedai tu. Tapi kita beriman kepada penurunan ataupun kita beriman kewujudan kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa dahulu. Dan kita beriman kepada kebenaran yang ada di dalamnya, yang masih asli daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran, Allah janji, Allah akan jamin keasliannya sehingga hari kiamat. Jadi kita beriman sepenuhnya isi kandungan Al-Quran.
info. Selain daripada Al-Quran juga terdapat suhuf ataupun lembaran. Ini ada sebahagian Nabi dikurniakan suhuf, lembaran-lembaran macam surat-surat lah. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang sebelum ini. Okay. Ini pun juga kita beriman. Sebab dalam Al-Quran ada sebut. Ada ayat-ayat yang menyebut tentang suhuf. Okey. Jadi kita belajar tentang kitab. Nak tak nak kita kena belajar tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran ini mukjizat. Nanti kita akan belajar pasal mukjizat juga. Mukjizat ini adalah benda yang hebat. Benda yang terlalu hebat sampai kan melemahkan hujah-hujah orang yang tidak beriman. Ini ada pada Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran satu-satunya kitab yang terpelihara sampai hari kiamat. Tak ada penyelewengan sebab daripada dulu ada je orang hafal dan orang yang menjaga maksudnya. Kalau ada orang cuba tukar sikit, akan ada orang yang check. Ada orang boleh check. Dan Al-Quran mengandungi panduan bagi semua manusia melangkaui tempat dan zaman. Dia tak kisah bangsa apa, bahasa apa, zaman dulu sampai sekarang masih relevan. Itu Al-Quran. Ada banyak penemuan-penemuan yang membuktikan kebenarannya daripada dulu sampai sekarang. Ada sahaja ilmu baru yang kita jumpa dalam Al-Quran. Itu membuktikan Allah lah yang menulis Al-Quran, bukan manusia. Kesan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, iman semakin bertambah. Yang kedua, mendapat syafaat Al-Quran. Kalau kita baca, Allah kata, nanti dalam kubur, Al-Quran akan jadi peneman. Dekat akhirat pun akan menjadi syafaat kan. Syafaat ni penolong lah. Yang ketiga, hidup menjadi tenang dan teratur. Sebab Al-Quran ada panduan. Kalau kita ikut, hidup kita akan tenang dan teratur. Yang keempat, masyarakat menjadi sejahtera. Sebab banyak ayat Al-Quran yang menyuruh arahan-arahan tu secara beramai-ramai. Allah tak suruh individu. Allah suruh buat baik beramai-ramai. Jadi kalau semua orang berpegang kepada Al-Quran, masyarakat tu akan jadi sejahtera. Dan yang kelima, dikasihi Allah. Sebab Allah yang turunkan Al-Quran, Allah yang turunkan kitab-kitab. Kalau kita ikut apa yang Allah suruh, mestilah Allah sayang kan. Macam kita ikut cakap mak kita pun, mak kita sayang. Apatah lagi Allah yang lebih tahu pasal kita, yang lebih sayang kita daripada mak kita. Itulah antara kelebihan kita beriman pada kitab Allah ni. Okey. Dan dengan membaca Al-Quran, kita membuktikan keimanan terhadap kitab kita melalui tindakan ataupun cara kita beriman kepada kitab adalah membuktikan melalui tindakan. Kita bukan membaca saja, tapi kita bersungguh-sungguh nak memahaminya. Kalau mampu, bacalah terjemahan. Ada orang baca tafsir. Terjemahan dengan tafsir lain. Terjemahan tu yang translation. Tafsir ni lebih terperinci. Dan kita cuba memelihara kesucian Al-Quran. Kita lindungi Al-Quran daripada cuba diselewengkan oleh orang-orang yang tidak berkenaan kan. Terutama para asatizah, orang-orang ahli akademik. Dan kita cuba mengamalkan ajaran dan didikan dalam Al-Quran dengan sebaik mungkin. Kita dapat satu didikan daripada Al-Quran, kita cuba amalkan. Macam para sahabat dulu. Setiap satu diterima didikan, terus diamalkan. Kita cuba sebaik mungkin. Dan kita cuba menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup sehari-hari. Apa yang Al-Quran cakap. Al-Quran ni ada banyak cerita sebenarnya. Banyak panduan. Bukan hanya macam mana untuk berperaturan, macam mana halal haram, bukan. Tapi ada juga tentang macam mana nak uruskan emosi. Macam mana nak berdoa. Macam mana nak berkasih sayang. Dalam tu ada. Semua yang berkaitan dengan kehidupan kita ada dalam Al-Quran. Jadi ada satu quote ni, jika kita mahu semakin dekat dengan Allah, eratkanlah hubungan kita dengan Al-Quran. Sebab hubungan dengan Al-Quran ni hubungan yang aktif, bukan hubungan yang pasif. Okey, jadi sekian saja. InsyaAllah berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.